Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk bentuk tenaga bagi sains tahun 4 KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. Tenaga suria, tenaga yang diperoleh daripada matahari. Alatan yang menggunakan tenaga suria memerlukan panel suria bagi menjanakan tenaga elektrik. Contoh yang diberikan di bawah ini adalah panel suria yang terdapat di atas bumbung rumah di mana ia berfungsi untuk menyerap tenaga suria yang akan bertukar kepada tenaga elektrik dan akan menjana elektrik bagi pemanas air di dalam rumah. Contoh yang kedua adalah panel suria yang berfungsi untuk menyalakan lampu dan juga panel suria yang berada pada kalkulator. Tenaga haba, ia tersimpan dalam objek yang mempunyai kepanasan. Apa sahaja objek yang menyebabkan kita berasa panas, ia mempunyai tenaga haba. Contoh yang pertama adalah seperti makanan yang dipanggangkan di atas bara api. Kita akan rasa panasnya, maka terdapat tenaga haba. Contoh kedua adalah penggunaan setrika. Setrika ini akan mengeluarkan haba iaitu kepanasan di mana kita boleh menggosok baju, meluruskan baju disebabkan oleh kepanasan ini. Apabila suis elektrik dipasangkan, dihidupkan. Dan juga contoh yang terakhir, cerit yang diletakkan di atas dapur dan berfungsi untuk mendidihkan air. Apabila air sedang mendidih, haba yang keluar yang mendidihkan air tersebut, kita akan rasa panas. Maka ia terdapat tenaga haba. Tenaga cahaya, ia dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Contoh yang diberikan adalah seperti lampu kereta, seperti lampu sulur, seperti lampu isyarat di jalan raya dan juga unggun api. Api tersebut menyebabkan adanya cahaya dan menerangkan kawasan sekitarnya. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Apabila anda mendengar bunyi, maka terdapatnya tenaga bunyi. Tenaga elektrik, ia mengalir dalam litar elektrik yang lengkap bagi menyalakan mentol dan juga ia membolehkan alat elektrik untuk berfungsi. Semua alat elektrik memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Seperti contoh dalam raja adalah kipas dan juga televisyen. Tenaga kimia pula, ia tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Apakah yang dimaksudkan dengan tersimpan adalah contoh seperti makanan. Makanan akan menghasilkan tenaga apabila kita ataupun manusia memakan makanan tersebut. Kita akan mendapat tenaga. Bagaimana pula dengan bahan api fosil? Bahan api fosil contohnya ialah petroleum iaitu minyak kenderaan. Apabila kita masukkan minyak kenderaan di dalam kenderaan, ia akan terbakar dan akan menghasilkan tenaga di dalam kenderaan tersebut supaya ia boleh bergerak. Bagaimana pula dengan biojisim? Biojisim contoh yang telah diberikan adalah seperti tinja haiwan di mana ia akan menjadi bahan bakar ataupun bahan api. Bagaimana pula dengan bateri? Bateri apabila kita masukkan dalam alatan yang memerlukan bateri untuk berfungsi, ia akan menghasilkan tenaga elektrik dan juga akan dapat menyebabkan alat tersebut berfungsi. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik terdapat dalam objek yang bergerak. Apa sahaja objek ataupun orang yang sedang bergerak, ia mempunyai tenaga kinetik. Seperti dalam contoh adalah kereta, seperti dalam contoh juga adalah basikal, kucing dan juga budak tersebut sedang berjalan, maka ia mempunyai tenaga kinetik. Tenaga keupayaan tersimpan dalam objek
yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan ataupun dimampatkan. Apa yang dimaksudkan dengan tersimpan adalah apabila sesuatu objek berada dalam satu ketinggian yang tinggi, objek tersebut berpotensi untuk jatuh. Maka dalam keadaan tersebut, ia mempunyai tenaga keupayaan. Bagi objek yang diregangkan pula, ia berpotensi untuk kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Maka, apabila dalam keadaan diregangkan, ia mempunyai tenaga keupayaan. Sama juga dengan apabila berada dalam keadaan dimampatkan. Contohnya adalah seperti spring dalam gambar. Apabila diregangkan, ia mampu kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Sama juga seperti busur dan panah di rajah belah kanan anda, busur tersebut mampu kembali ke keadaan asalnya apabila panah dilepaskan. Bagi contoh yang di bahagian kiri adalah buah kelapa telah jatuh daripada pokok kelapa yang tinggi. Mereka ini semua, objek-objek ini semua mempunyai tenaga keupayaan. Tenaga nuklear, ia terkandung dalam bahan nuklear iaitu uranium. Ia akan dijanakan dalam stesen janakuasa nuklear untuk menghasilkan elektrik. Jadi rumusan kita untuk hari ini adalah terdapatnya 9 bentuk tenaga yang kita pelajari. Cara untuk anda ingati setiap bentuk tenaga ini adalah tenaga suria adalah daripada matahari, tenaga haba apabila ada kepanasan, tenaga cahaya adalah apabila terdapatnya cahaya, tenaga bunyi apabila anda mendengar bunyi, tenaga elektrik adalah yang membolehkan alat elektrik untuk berfungsi, tenaga kimia tersimpan dalam sesuatu bahan, tenaga kinetik adalah membolehkan anda bergerak ataupun objek yang sedang bergerak mempunyai tenaga kinetik, tenaga keupayaan adalah ia berpotensi untuk kembali ke bentuk asal ataupun berpotensi untuk jatuh, dan akhir sekali adalah tenaga nuklear. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye, jumpa lagi.